لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada pengerusi surau, Badan Pengerusi Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, muslim-muslimat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah. Allah kurniakan kepada kita ni hidayah dan juga petunjuk untuk kita terus mengenang nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak. Dan antara syarat untuk nak kenang nikmat Allah Ta'ala, mesti melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rezeki kita pula pada pagi ni, tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi sebut dalam hadis untuk orang yang datang ke rumah Allah pada waktu pagi beribadah dan diikuti dengan menuntut ilmu, kata Nabi SAW, dia mendapat pahala seumpama pahala orang yang menunaikan haji dan mendapat haji yang mabrur. Orang yang pada waktu paginya dia beribadah di rumah Allah Ta'ala, salat subuh berjemaah dan diikuti dengan menuntut ilmu, dia dapat pahala seumpama pahala orang yang menunaikan haji dan mendapat haji yang mabrur. Itu pahala yang dimiliki oleh orang yang datang dekat rumah Allah pada waktu pagi. Ada selain, tuan-tuan, dia Nabi cerita, Nabi ditanya wamal kafarat wad darajat, apakah dia kafarat, penghapus dosa dan juga pengangkat darjat. Apa amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Kata Nabi SAW, al-mukthu fil masajid ba'da salawat, i'tikaf di masjid selepas solat. Dan ulama menjelaskan, tuan-tuan, antara amalan Nabi daripada hadis Jabir bin Samurah menceritakan, Nabi ini idza kana fi salatil fajri, Nabi ini selepas solat subuh, Nabi ini akan duduk i'tikaf di masjid hatta tatlu'a syams hasanan, sampai terbit matahari sempurna. Antara amalan Nabi yang biasa Nabi buat selepas main subuh, Nabi akan duduk i'tikaf sampai terbit matahari, sampai waktu syuruk. Waktu syuruk kita pukul berapa, tuan-tuan? 6 berapa? 6.50, 6.55 syuruk kita naik matahari. Salat duha dah boleh buat 20 minit lepas naik matahari, sempurna, boleh buat. So i'tikaf dekat masjid di rumah Allah yang biasa Nabi buat, Nabi akan buat solat, Nabi akan duduk i'tikaf sampai terbit matahari itu cantik sempurna. Itu amalan yang boleh mengangkat darjat dan menghapuskan dosa.
Tu nak beritahu je. Kuliah subuh kita ni mungkin sampai naik matahari lah kan. Duduk dan diam kat sini, jangan pergi mana-mana. Tu hin-hin nak beritahu tu. Dan selama mana tuan-tuan kita duduk kat sini, kata Nabi, selagi mana kita duduk dekat tempat solat kita ni, duduk di tempat solat dan tanpa batal wuduk, malam yuhdith, tidak terbatal wuduk, kata Nabi, kita semua dapat doa malaikat. Orang yang duduk di tempat solat selama mana tidak berhadas, selama itulah, kata Nabi SAW, dia dapat doa malaikat. Kata ulama, wa du'aul malaikatu mustajabun, doa malaikat ni mustajab, makbul. Ada dua doa malaikat yang disebut dalam hadis untuk orang yang iktikaf di masjid. Doa pertama, kata Nabi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosa orang ni ya Allah. Orang ni ya Allah, dia duduk dekat rumah engkau sebagai tetamu engkau ya Allah. Orang yang hatinya terikat, mu'allaqun fil masjid, rajulun qalbahu mu'allaqun fil masjid. Dalam hadis Nabi sebut antara 7 kelompok manusia yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, orang yang hati terikat dengan masjid. Maksud terikat dengan masjid tu maksudnya apa? Antara amalan yang dibuat, inilah yang dibuat, iktikaf selepas solat. Orang ni dia dapat doa malaikat, ya Allah ampunkan dosa orang ni ya Allah. Kita punya doa kita belum tentu makbul. Dengan dosa melambat-lambat kita ni tak, belum tentu makbul. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar orang yang boleh mendoakan, yang mustajab doa tu. Oh, siapa tak nak? Amalannya mudah tuan-tuan, duduk je macam ni, iktikaf lepas sembahyang. Sampai bila waktu subuh ni? Sampai terbit matahari. Itu sebab kalau tak ada benda rushing nak kejar, hari biasa sekalipun, kalau hari biasa sekalipun, kalau tak ada benda nak kejar, duduklah. Kalau tak ada kuliah pun, buatlah apa-apa amalan. Apa-apa amalan buatlah sampai terbit matahari, kalau tak ada benda nak kejar. Satu, dia dapat doa Allahumma ighfir lahu, doa daripada malaikat, ya Allah ampunkan dosanya. Doa kedua malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah kau rahmatilah orang ni ya Allah. Bila sebut rahmat ni tuan-tuan, banyak maksud rahmat. Dalam surah Al-Anbiya, bila Allah Ta'ala sebut ayat 47, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan bagi rahmat kepada sekalian alam. Maksud rahmat dekat situ, kata ulama, ada dua. Yang pertama, kasih sayang Allah Ta'ala. Yang kedua, penjagaan Allah Ta'ala. Selama mana kita ni tuan-tuan, muslim-muslimat, i'tikaf di rumah Allah, selama itulah kita di bawah penjagaan Allah, rahmat Allah. Allah jaga kita dari penyakit. Ya Allah, malaikat doa ni, kau sayanglah orang ni ya Allah, kau jaga orang ni elok-elok ya Allah. Anak isteri keluarga jaga elok-elok, kerja jaga elok-elok ya Allah. Siapa doakan kita? Malaikat. Kelebihan tuan-tuan. Okey. Tapi itu belum lagi ceramah tuan-tuan, itu mukadimah baru tu. Dia pun nak start ceramahnya. Itu hadis-hadis nak bagi semangat sikit untuk duduk iktikaf kat masjid. Sebab kata ulama, yaghfulu kathirun minan nas, iktikaf dekat masjid ni banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang melalaikan untuk iktikaf di masjid. Maksud yang lain apa katanya? Sedikit sangat orang yang banyak menghabiskan masa di masjid, sangat sedikit. Kalau betul ramai lah orang ke masjid tuan-tuan, penuh satu taman ni datang kat masjid ni tak, dan iktikaf terpenuh kat sini. Maknanya Nabi nak beritahu kepada kita tuan-tuan, amalan-amalan akhir zaman iktikaf di masjid ni makin lama makin kurang orang yang buat, makin kurang. Kena pula lepas wabak COVID-19 ni kan, COVID masih lagi ada. Dah buka masjid sekalipun, surau sekalipun, bilangan yang datang masih tak ramai lagi. Dan itulah yang disebut oleh Nabi, bilangan yang iktikaf ni tak ramai, dan makin lama orang makin lalai, makin tinggal. Kena pula tuan-tuan kan, bila kena pula ada rakaman pula, ada ceramah-ceramah ni kan. Ada rakaman ni menyebabkan kadang-kadang ada orang malas nak ke masjid. Rakaman tu elok lah ada, bukan tak elok, saya suka je ada rakaman, jadi seorang lain boleh menonton kan. Tapi jangan jadi alasan tak nak ke masjid, ke surau, menjauhkan. Itu kita risau orang pada hari ni, takut gitu. So yang ada ni istiqamah tuan-tuan, muslim-muslimat. Sebab dah ramai sangat orang tak ke masjid, ke surau sekarang ni.
Dan penjaga-penjaga masjid ni lah orang dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tuan-tuan, pada pagi ni saya berhajat nak baca satu hadis Nabi daripada riwayat Imam At-Tirmizi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'ni yawm al-qiyamah faqala ana fa'il qala qultu ya Rasulullah fa aina atlubuk qala utlubni awwal ma tatlubni 'ala as-sirat qala qultu fa in lam alqaka 'ala as-sirat qala fatlubni 'inda al-mizan qultu fa in lam alqaka 'inda al-mizan qala fatlubni 'inda al-hawdi fa inni la ukhti'u hadhihi thalath al-mawatin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberi syafaat, yakni pertolongan kepada aku pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ana fa'il, aku akan laksanakan, aku akan bagi pertolongan, aku akan bagi syafaat. Anas tanya Nabi lagi, di mana saya boleh menemui engkau ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah aku pada mulanya di atas titian sirat. Sekiranya aku, kata Anas, sekiranya aku tidak menemui engkau di as-sirat, nak cari dekat mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari aku di al-mizan, neraca timbang pahala dosa manusia. Anas tanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak jumpa dekat al-mizan, nak cari dekat mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah aku di al-haud, telaga. Telaga aku, kata Nabi, al-haudi. Maka sesungguhnya tidaklah aku ini berada salah satu daripada tiga tempat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadis yang saya baca ni tuan-tuan adalah dalil, bukti bahawa pada hari kiamat nanti Nabi akan bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Anas tanya Nabi bagi pihak kita. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat, kita ni tak akan mampu nak masuk ke syurga bersendirian. Belum tentu boleh mampu masuk syurga bersendirian, melainkan dengan syafaat daripada Nabi SAW. Kerja kita kat dunia ni tuan-tuan dua. Nak kena make sure hidup mati dengan redha Allah Ta'ala. Sebab redha syarat ke syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada aku, kata Allah, aku redha kepada engkau, aku redha kepada aku. Satu, redha Allah Ta'ala, nak ke syurga. Yang kedua, pastikan amalan yang kita buat dekat dunia ini menjadi sebab Nabi akan bagi syafaat pada hari kiamat. Dua benda ni nak kena kejar betul-betul. Buatlah apa pun, tapi pastikan benda yang kita buat tu benda yang Allah Ta'ala redha. Yang kedua, benda yang Nabi suka. Itu sebab kat dunia ni kena banyak habiskan masa benda yang Nabi suka. Buat benda Nabi suka, dapat rahmat. Pegang gitu je. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Buat benda yang Nabi suka, Allah sayang. Buat benda Nabi suka, Allah Ta'ala jaga. Bukan setakat jaga dekat ini, sampai hari kiamat Allah Ta'ala jaga. Tuan-tuan muslimin muslimat, Anas tanya Nabi, adakah aku nak minta syafaat daripada kau ya Rasulullah? Boleh dapat tak? Nabi kata, aku akan bagi syafaat. Beruntung kita tuan-tuan, ada Nabi nak bantu kita pada hari kiamat. Hari kiamat orang jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa minta syafaat. Kata Nabi-Nabi ni, aku kau lah. Aku tak boleh nak bagi syafaat. Cari Muhammad. Untung kita umat Nabi. Dengan Nabi boleh bantu kita masuk ke syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
Nabi menyebut, tuan-tuan, ada beberapa amalan yang menjadi sebab Nabi akan bantu kita di tiga-tiga tempat ini. Ada beberapa amalan yang Nabi akan bantu kita di titian sirat. Ada amalan yang Nabi akan bantu kita di Al-Mizan. Anas kata kalau tak jumpa dekat titian sirat, cari dekat mana? Cari dekat Al-Mizan, kata Nabi. Kalau tak jumpa juga, cari dekat mana? Al-Haud, telagaku, kata Nabi. Setiap tempat ni, tuan-tuan muslimat, dia ada peristiwa-peristiwa dia. Dia ada cerita-cerita dekat situ, setiap satu tempat tu. Oh, jangan main-main setiap tempat ni. Ada cerita. Dan ada amalan yang menjadi sebab Nabi akan bagi syafaat di setiap tempat ni. Kalau nak cerita semua benda ni setiap pagi ni, tuan-tuan, satu pagi nak habiskan semua tempat ni, tuan-tuan, mau satu tempat 1 jam, 3 tempat 3 jam. Bukan setakat naik matahari lah. Nak masuk Zuhur tak habis lagi lah. Larat-larat nak dengar ceramah lah. Ya tak? Tu je. Tengok setakat mana kita dapat nanti cerita ni. Antara amalan yang Nabi akan bagi syafaat apabila kita berada di titian sirat, antara amalan. Semua orang tahu, tuan-tuan, cerita titian sirat yang Nabi sebut dalam hadis, lebih halus, lebih tajam daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut. Titian sirat ini adalah satu titian yang merentasi. Di bawahnya adalah lubang neraka. Nabi cerita tentang ketakutan, tuan-tuan. Kalau nak tengok, nak baca antara buku yang saya suka baca lah, cerita hari kiamat ni yang mudah nak faham. Baca buku yang ditulis oleh Tuan Guru Tuan Guru ni Aziz Nikmat, ya. Tuan Guru kita, almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat ni, tuan-tuan, dia buat 3 buku berkaitan dengan kematian, hari kiamat, bertemu janji Allah. Itu buku 1, buku 2. Ada 2 buku kat situ. Itu mudah nak faham kat situ. Dia cerita tentang hari kiamat di atas titian sirat tu. Tuan-tuan muslimin, orang biasa akan melintasi titian sirat 15,000 tahun perjalanan yang sangat menakutkan. 15,000 tahun di atas titian sirat. Di atas titian sirat tu, tuan-tuan, ada 7 lagi sekatan yang lain yang kita akan ditanya. Apa 7 tu? 1 ditanya tentang syahadah, 2 solat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Yang ke-6 ditanya tentang kesempurnaan wuduk dan juga suci, mandi wajib, kesucian. Sebab tu tolong jaga elok-elok tentang kebersihan diri kita. Dalam hadis juga Nabi menyebut tentang amalan yang boleh menghapuskan dosa dan juga mengangkat darjat. Antaranya apa? Wa iblagul wudu' fil makarih. Orang yang menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan yang susah sukar. Wuduk kena sempurna. Ulama jelaskan antara orang yang wuduk tidak sempurna, wuduk yang dibuat cepat-cepat, sari'an, cepat-cepat nak buat wuduk. Sebab tu wuduk tu kena buat dengan tenang. Walaupun imam dah kat takbir, Bilal dah iqamat, tak apa, relax dia ambil wuduk tu. Sebab nak sempurnakan air wuduk kena pada seluruh anggota wuduk tu dengan sempurna. Jaga sunat-sunat dia. Mandi wajib pun sama, dijaga tentang kebersihan bersuci. Yang ke-7 ditanya tentang amanah, tentang tanggungjawab. Kalau dah lepas 1 sampai 6, 7 tak lepas. Dan ulama kata apa? Yang ke-7 ni lah yang banyak orang sangkut di atas titian sirat. Seorang bapa sangkut dekat atas titian sirat nak masuk ke syurga, antara sebabnya engkau tak amanah dengan tanggungjawab mendidik anak kau. Bab solat tu kau lah bapa patut ajar anak. Baca Quran sepatutnya bapa ajar anak. Cikgu sekolah tu memanglah kerja dia jaga ajar anak kita. Tapi tanggungjawab utama duduk kat mak bapak. Banyak sangkut kat situ lah. Yang jadi sangkut tu sebab apa? Sebab anak tu akan sangkutkan mak bapak nanti. Kau suami, kau tak didik isteri kau elok dengan pakaian dengan aurat, tersangkut suami dekat situ. Bukan orang lain tuntut, isteri dia marah, isteri dia tuntut. Menuntut pada hari kiamat. Sebab ada satu tempat di atas titian sirat, tuan-tuan, akan berlaku proses namanya qisas pada hari kiamat.
Kiamat ni ada qisas, tuntut bela. Sampaikan kata Nabi, tuntut bela berlaku pada hari kiamat ni. Kambing yang tidak bertanduk akan menuntut daripada kambing yang menanduknya di dunia dahulu. Binatang pun tuntut menuntut. Ni kan lagi manusia. Dan yang akan tuntut daripada kita, tuan-tuan, orang yang paling dekat dengan kita. Antara sebabnya apa? Amanah. Jangan main-main. Ya. Itu sebab tuan-tuan muslimat, saya banyak pesan untuk diri saya dan juga kita semua dalam ceramah-ceramah saya, untuk suami, untuk bapa. Jangan sombong sangat, jangan ego sangat sebagai bapa ataupun suami. Kita duk rasa macam aku suami kan, dengarlah cakap aku. Betul. Tapi dalam waktu yang sama, bapa ke mak ke suami ke, kena banyak minta maaf daripada pasangan kita. Minta restu, minta redha, minta dimaafkan kalau ada kekurangan tanggungjawab kita sewaktu jadi suami. Jangan anak kita, panggil anak tu. Kalau ayah ada buat silap, nak ada buat silap, minta maaf, minta redha daripada anak. Takut-takut ada tanggungjawab ataupun amanah yang sepatut kita buat dekat dunia terlepas pandang. Nabi kata, adibu auladakum ala thalathi khisalin, ajar anak kamu 3 perkara. Hubbi nabikum, ajar anak cinta Nabi. Ada tak kita ajar anak kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kelahiran Nabi, maulud Nabi, ada tak cerita dekat anak kisah kelahiran Nabi? Ustaz tak pandai nak cerita, ustaz. Tak tahu nak cerita apa, tak tahu. Tak tahu nak bercerita, bawa tak anak tu dengar cerita tu. Kau boleh buka je YouTube, dia tengok je TV, ada tak program tu? Buka je kitab baca, ada tak program tu? Nabi suruh ajarkan anak cinta Nabi. Wa hubbi nabikum, ajar hubbi nabikum, hubbi ahli baiti, ajarkan anak cinta keluarga Nabi. Kenalkan tak anak dengan keluarga Nabi? Siapa ibu susuan Nabi? Siapa pakcik Nabi? Siapa datuk nenek Nabi? Siapa yang diceritakan dalam kitab? Kenal tak? Siapa sahabat Nabi? Wa tilawatil Quran, ajar anak kita bacaan Al-Quran. Siapa mak bapak yang ajar anak baca Quran? Baca Quran satu, amalan baca Quran. Semua orang boleh baca Quran, tapi ada tak berjadual baca Quran? Ataupun lepas dekat sekolah je baca Quran? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'u sinin, suruh anak kamu solat, kata Nabi, umur 7 tahun. 7 tahun umur anak kita. Ada tak kita cek wuduk dia macam mana, sembahyang daripada angkat takbir sampai bagi salam, doa dia, zikir dia, ada cek tak? Tuan-tuan, benda tu yang menjadi sebab tersangkut kita dekat atas titian sirat. Sebab itulah kita ni mak bapak, jangan nyombong sangat. Jangan duk rasa, yelah bapak kan, mak kan, takkan kau tak nak dengar cakap aku. Lelaki sama, banyak juga minta maaf dengan anak kita tu. Takut-takut anak tu nanti akan tuntut pada hari kiamat. Titian sirat, tuan-tuan, lepas dia syurga titian sirat ni. Nabi ceritakan dalam hadis keadaan orang melintasi titian sirat. Ada yang seperti kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar. Ada yang angin bergerak, ada yang menunggang kuda, ada berjalan. Tuan-tuan, berjalan pun dah sakit kaki dah. Sebab titian sirat ni, tuan-tuan, duri-duri duduk kat situ. Berjalan boleh dikait kaki, campak dalam neraka. Yang paling menakutkan, ada yang menginsat di atas titian sirat. Boleh koyak rabak tubuh badan dia, tuan-tuan. Diceritakan tentang orang melintas di atas titian sirat ni. Sampai depan titian sirat tu dia berhenti, dia menengok je, nak lalu ke tidak ni. Rupa-rupa, tuan-tuan, orang-orang beriman ni dan juga orang-orang yang kafir, kufur pada Allah Ta'ala, bila berada di atas titian sirat di permulaan tu, kita dah tahu dah, ni tak lepas ni. Hati tu dah rasa memang tak lepas ni, tak nak dah lalu. Orang yang ingkar, kufur, tuan-tuan, dengan perintah Allah Ta'ala ni, dia berhenti kat situ tu, dia tengok je, tak lepas aku ni, dia kata. Masa tak lepas tu lah, tuan-tuan,
Dia tak nak lalu tu lah keluar malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka salah seorangnya. Dia keluar tuan-tuan, dia tengking orang yang berhenti tu tadi. Kenapa kau takut? Lintaslah, lalu. Dekat dunia kau tak takut kepada Allah. Sekarang kau takut dengan Allah Ta'ala. Dulu ada peluang untuk ibadah, kau tak nak ibadah. Tuan-tuan muslimin takut. Berhenti dia dekat situ. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila ditengking oleh malaikat, dia dipaksa untuk melintas titian sirat. Bergoncang titian sirat seperti dipukul ribut, kuat goncang. Bayangkan dia dipaksa untuk melintasi titian sirat 15,000 tahun perjalanan dalam keadaan titian sirat itu bergoncang, begitu kuat. Hampir-hampir tercampak ke bawah tuan-tuan. Bawah tu lubang neraka. Kaki tangan kena kait, ya, dengan duri-duri dekat situ tu, nak campak lubang neraka. Sebab itulah muslimin muslimat, di atas titian sirat kita mesti dapat syafaat Nabi SAW. Kalau Nabi bagi syafaat tuan-tuan, subhanallah, dengan izin daripada Allah, melintas titian sirat tuan-tuan seperti kilat yang menyambar. Bukan 15,000 tahun perjalanan. Kita tahu tuan-tuan, hari kiamat tuan-tuan, satu hari dekat akhirat 1,000 tahun dunia. Bayangkan berapa kali ganda. Tapi bila Nabi bagi syafaat tuan-tuan muslimat, cukup saja Nabi bagi syafaat dengan izin daripada Allah, Nabi pimpin kita tuan-tuan sekelip mata sampai depan pintu syurga. Oh, ni hebat ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita sebenarnya dekat dunia ni kita duduk sebenarnya dekat dunia, kita dah tahu dah akhirat kita macam mana sebenarnya. Kita dah boleh jangka akhirat kita macam mana. Nabi sebut dah dalam hadis. Kita tak tahu kehidupan kita dekat dunia habis macam mana, kita tak tahu. Rezeki kita tak tahu. Ada orang kerja tak banyak sangat pun tapi rezeki bertambah. Ada orang kerja teruk tapi rezeki sikit. Kita tak tahu benda tu. Tapi kata Nabi, kita lebih tahu kehidupan kita di akhirat. Macam mana kita boleh tahu? Bergantung kepada amal kita hari ni. Kau sembahyang rajin, datang ke rumah Allah Ta'ala, ibadah, tak tinggal solat jemaah, jangan anak bini kau bagus. Benda ni kan Nabi dah cerita dalam hadis. Siapa buat semua benda ni, Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Akhirat kau macam mana, semua orang dah tahu cerita tu. Tinggal lagi nak dapatkan syafaat Nabi je pada hari kiamat. Tu je. Kau buat benda ni kau dapat, kau tak buat kau tak dapat. Tu je. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itulah Nabi beritahu kat kita, nak dapat bantuan Nabi dekat atas titian sirat ni, kena buat beberapa amalan. Antara tuan-tuan saya cerita dekat atas titian sirat amalan daripada hadis riwayat Imam At-Tabrani juga Al-Bazzar. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin takaffala Allah liman kana al-masjidu baitah birrauhi warahmah wal jawazi ala sirat ila ridwanihi al-jannah atau kama qala. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, masjid rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan barang siapa yang menjadikan rumah ini, masjid ini seperti rumahnya, dengan kerehatan, kasih sayang dan berjaya di atas titian sirat, dengan redha Allah Ta'ala menuju ke syurga Allah Ta'ala. Nabi kata masjid rumah bagi orang bertakwa. Apa mesej Nabi nak sampaikan? Satu, kalau kita tercari-cari orang bertakwa ni orang yang macam mana, datanglah ke masjid. Inilah orang-orang bertakwa yang Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan muslimin muslimat yang istiqamah dan dekat masjid rumah Allah Ta'ala ni, Nabi kategorikan ini orang bertakwa. Orang baik cerita lain, takwa cerita lain. Rajin nolong orang, rajin sedekah kan, tu baik. Takwa tuan-tuan tak cukup di setakat sedekah ke orang, tak cukup setakat dia bagi bantu orang.
Antara amalan dia kena buat, duduk kat masjid. Sedekah dia hebat, wakaf dia hebat. Dia buat, orang buat masjid, dia je yang wakaf. Duit beribu sampai kat masjid, tapi tuan duit tak sampai-sampai lagi. Tuan-tuan, antara tanda orang takwa tu duduk kat masjid. Sebab tu tuan-tuan, muslimin-muslimat, kalau kita nak kenal orang, ni Nabi bagi signal dia. Nabi bagi tanda. Kalau kau nak kenal jiran kau tu, baik cerita lain saya dah sebut, bertakwa ke tidak, nampak tak muka dia dekat rumah Allah Ta'ala. Jangan cakap jiran tuan-tuan, guru yang nak mengajar anak kita. Kalau buka kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia beritahu apa? Antara tanggungjawab mak bapak terhadap anak-anak, mencari guru terbaik untuk mengajar anak dia, mencari sekolah terbaik. Maknanya dengan anak, dengan dekat sekolah kita ni, kita kena kenal cikgu yang mengajar anak kita tu siapa. Cikgunya ramai, paling tidak dapat seorang dua yang betul-betul baik boleh jaga anak kita pun alhamdulillah. Itu sebab tanggungjawab kita untuk mencari sekolah terbaik dan guru terbaik. Tuan-tuan, dalam kitab Tarbiyatul Aulad diceritakan bagaimana seorang khalifah. Sibuknya khalifah ni tuan-tuan, dia memerintah 2/3 dunia. Zaman pemerintahan disebut zaman keemasan Islam. Zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Dia ni khalifah, memimpin 2/3 dunia. Kesibukan dia jaga dunia, jaga negara Islam ni tuan-tuan. Tetapi tidak mengabaikan untuk pergi cari sekolah terbaik untuk anak dia. Satu hari tuan-tuan, muslimin muslimat, dia bawa anak dia pergi jumpa tok guru yang mengajar anak dia. Apa dia kata dekat tok guru tu? Tuan guru, ini anak seorang khalifah namanya Al-Amin. Ajar dia tentang adab, ajar tentang hadis, ajar tentang Quran. Jangan bagi dia ni leka sangat. Jangan banyak masa kosong untuk dia. Didik dia dengan akhlak, dengan adab. Kalau ada benda yang tak kena dekat dia, yang tak betul tu, bagilah peringatan kepada dia. Siapa khalifah ni tuan-tuan? Itulah khalifah Harun Ar-Rashid. Dia pun pergi cari tempat terbaik. Dan antara tanda kalau nak kenal guru tu bertakwa ataupun tidak, cuba tengok cikgu-cikgu yang mengajar anak kita, ada tak dekat sebuah masjid kalau rumah sekitar kita ni. Ni Nabi beritahu, bukan saya beritahu tuan-tuan. Sama tak nak kenal pemimpin bertakwa ataupun tidak? Nak pilihan raya kan, tengok muka orang tu ada ke tak ada. Nampak terpacak kan, masa pilihan raya nampak muka, yang lain tak nampak dah. Takwa ni bukan sekejap-sekejap. Sama tak tuan-tuan nak cari menantu? Anak kita hari ni cari pasangan kat mana? Tempat belajar dia lah kan. Tak habis tempat belajar dia, tak jumpa, cari kat Facebook. Berapa ramai kahwin dekat Facebook, dekat Twitter. Yang terkini pula tuan-tuan, kahwin dengan PUBG je. Main PUBG tak macam mana, kenal, jumpa, kahwin. PUBG menemukan cinta mereka. Dahsyat sekarang tak? Nabi suruh cari kat sebuah masjid. Cuma sekarang ni susah tak nak cari anak muda yang belum berkahwin datang seorang masjid? Susah tak nak cari? Yang nak boleh buat menantu ni? Susah. Dekat taman kita ni ada tak budak muda yang belum kahwin? Ada kan? Ada tak yang datang ke masjid hari ni? Mana yang bujang? Empat uban saja. Tak ada ni. Kahwin apa? Kahwin kan? Risau rumah tu. Tak ada orang bujang nak boleh buat menantu. Tak ada. Kita nak mencari orang bujang boleh buat menantu yang datang ke masjid tapi tak jumpa. Tak ada. Nabi suruh cari bertakwa tu kat sini. Tak ada tuan-tuan. Last sekali apa yang boleh kita buat? Dah bujang tak ada nak boleh buat menantu, terpaksa lah ambil yang nak kahwin buat menantu tak? Ni semua dia matlamat datang semua ni kan. Dah bujang tak ada, carilah yang nak kahwin macam mana? Sebab Nabi sebut bertakwa tu duduk kat masjid. Dari seorang rumah dah tak pergi masjid dah bang, tak pergi surau lah. Awak menantu sekarang dia kata. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi kata apa lagi? Takaffalallah. Allah bagi jaminan. Ni lagi cantik ni. Allah bagi jaminan. Bukan Nabi bagi jaminan, bukan manusia, tapi Allah jamin kita. Barang siapa
menjadikan rumah ini seperti rumahnya. Maksudnya apa tuan-tuan, rumah ini seperti rumahnya? 5 waktu solat ulang alik je. Tuan-tuan, kalau 5 waktu solat kita ulang alik kat surau masjid ni, ulang alik 5 kali waktu solat, subuh sampai isyak, takkan macam rumah kita masjid ni. Terpacak muka dia waktu solat ada. Kawan bini kita kat rumah, mana laki kau? Waktu zuhur masjid, asar masjid. Daripada subuh sampai ke malam, takkan orang yang hati terikat dengan masjid? Rajul ma'allakun qalbahu fil masjid, inilah orang dia. Nabi kata, siap Allah bagi jaminan barang siapa menjadikan rumah ini seperti rumah dia dengan 3 jaminan. Yang pertama, birrauhi, dengan kerehatan. Rehat tuan-tuan. Rehat dimaksudkan ini rehat di dalam kubur. Orang yang jadi kaki masjid ni, muslimin muslimat, dia letih waktu dekat dunia ulang alik kat masjid, tetapi dia tenang kat dalam kubur. Inilah orangnya tuan-tuan, insya-Allah. Jangan cakap dalam kubur. Sekarang dengar kuliah subuh, relax tak tuan-tuan? Tenang tak? Rehat tak? Allahu Akbar. Ada tak orang perempuan laki kacau suruh buat air ke tengah-tengah ceramah? Tak ada kan? Lepas ni kalau nak selamat daripada laki kacau, ajak ke surau je, selamat. Orang laki ada bini ajak pergi shopping tengah-tengah kuliah ni, tak ada, ke surau je lepas ni, selamat. Rehat tuan-tuan, tempat paling seronok berehat kat sini tuan-tuan, paling seronok berehat. Bayanglah kalau kita lepas subuh kat rumah, ataupun lepas maghrib, balik kerja maghrib, sembahyang kat rumah, letih mengantuk, agak-agak lepas maghrib boleh tidur tak dekat rumah? Tak boleh. Tapi Allah jadikan satu tempat, lepas maghrib boleh tidur, lepas subuh boleh tidur, sambil duduk boleh tidur. Bahagia sungguh dia tu. Mana tempat tuan-tuan? Surau je, surau je. Itu yang mempot dinding-dinding semua tu, tak ada sebab semua tu. Nak terlelap mata tu kan tuan-tuan, terlelap ke apa ke tuan-tuan, tapi pahala duduk kat rumah Allah tu jangan main-main. Letih mengantuk biasalah doa macam mana, betul? Kan letih mengantuk, tapi beza tak rumah Allah dengan rumah kita? Kalau kita berehat, beza pahala jihad. Apatah lagi kata Nabi, wal masyu al akhdami ila jamaat, antara perkara amalan yang boleh mengangkat darjat, menghapuskan dosa, setiap langkah orang yang pergi ke masjid itu menghapuskan dosa, angkat darjat. Atau juga antara amalan yang boleh, kalau rumah dekat-dekat jalan kaki je, rumah jauh pun boleh juga jalan kaki, janji datang awal. Itu yang sahabat buat. Sahabat zaman Nabi bina rumah jauh daripada masjid. Kenapa? Apa tujuan dia? Supaya langkahnya banyak. Tapi sahabat walaupun rumahnya jauh, keluarnya awal. Subuh pukul 6 pagi, 5 pagi dah keluar. Kita nak ikut sahabat jalan kaki ke? Subuh 6 pagi, 5.50 pun nak keluar. Naik matahari tak sampai-sampai. Lepas tu semput tengah jalan, mati. Kan? Sedar sikit penyakit dah dulu kan. Tapi orang kita ni berbasikal, sedar tak sedar dah 100 km naik basikal kan. Brisk walk dia, tengok dekat jam dah 3 km berjalan. Sekali-sekali jalan kaki juga lah. Tuan-tuan, kata Nabi, kerehatan di rumah Allah. Yang pertama, warahmah, kasih dan sayang daripada Allah. Yang ketiga yang kita nak, sesiapa yang menjadikan rumah ini seperti rumahnya, wal jawazi ala sirat, berjaya di atas titian sirat, ila ridwanillah, dengan redha Allah Ta'ala dia dapat sekali dia masuk ke syurga. Antara amalan yang Nabi akan menanti kita di atas titian sirat untuk dipercepatkan kita pada hari kiamat. Inilah amalannya, sentiasa berulang alik ke masjid. Tuan-tuan, yang paling penting, doalah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Akhir hayat kita masih lagi jadi tetamu Allah Ta'ala. Hati ni milik Allah tuan-tuan. Anytime Allah Ta'ala boleh cabut. Hidayah ni milik Allah. Yahdilah lidinihi man yasha. Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada siapa Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tuan-tuan, antara benda yang kena jaga dengan elok, takut-takut Allah cabut hidayah kita. Jangan sangka buruk dengan orang. Tak ke surau langsung tak diharap. Aku okey juga lah kan, datang tak kat surau tu langsung tak datang. Jangan tuan-tuan. Kita tak tahu akhir hayat macam mana. Kita elok ke surau kan,
tiba-tiba pencen, dapat duit banyak, duit gratuiti, duit semua dapat 200-300 ribu, dah pergi ikut pula geng motor pula dah. Asyik merawat naik motor je haji tu lepas pencen. Orang tu datang kat surau, naik motor, naik motor, nak round lah, tapi surau jangan tinggal. Kita duk kata ke surau pun tidak. Allah ubah sikit tuan-tuan. Satu, jaga dalam hati. Yang kedua, ujub, bangga diri. Dalam banyak-banyak ni akulah ibadah yang paling bagus. Aku lebih sunnah, aku tak sunnah pun. Jaga elok. Benda tu boleh merosakkan. Bahaya. Termasuk juga yang bahaya riak, bangga diri. Bangga diri ni jaga elok. Ibadah sebab betul-betul kerana Allah. Tuan-tuan, ulama kata apa? Kalau nak ukur ibadah kita riak tak riak, nak ukur antara benchmark dia tuan-tuan, bila kita berada dekat rumah bersendirian. Masa PKP hari tu kan sembahyang dekat rumah kan. Sama tak ibadah dekat surau dengan rumah? Kat surau buat amalan sunat, kat rumah buat tak amalan sunat? Kat sini buat solat sunat rawatib, rumah buat tak solat sunat rawatib? Sini baca Quran, rumah buat tak baca Quran? Kalau sini buat qiyamul lail, rumah buat tak qiyamul lail? Amalan jangan berbeza-beza tuan-tuan. Itu yang disebut oleh ulama, nak jaga hati. Sebab tuan-tuan muslimat, orang begini insya-Allah Nabi akan bantu pimpin kita masuk ke syurga. Ini antara satu amalan yang boleh dapat syafaat dekat atas tiang sirat. Dia ada banyak lagi amalan. Termasuk juga amalan dekat Al-Mizan dan juga dekat Al-Haud. Panjang cerita tuan-tuan. Tapi nampak macam lapar masing-masing dah kan. Sebab saya nampak tadi orang hantar lauk macam-macam kat luar tu kan. Kita berhenti dulu kan. Yang penting tuan-tuan muslimat ada rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah. Saya ingat saya pernah ceramah masa PKP yang itu kot. Online kat surau dia, silap Ustaz Fauzi panggil saya ceramah. Dia sekali tak silap saya. Tapi saya tak pernah datang ceramah kat sini. Tak pernah lah. Saya tengok besar surau ni. Saya rasa dia kajang ke jauh pun kan. Ustaz Fauzi dia panggil tapi masa tu tak kena. Surau apa lagi? An-Nur kan Pelangi Semenyih tu sebenarnya sampai tapi dah lama dah surau tu. Tuan-tuan muslimat, insya-Allah ada rezeki bulan 12 ke bulan 1 gitulah saya buat jemaah pergi umrah. Siapa nak ikut umrah dengan saya insya-Allah kita dapat hotel Safwah dekat depan mata tu lah kan. Cuma kita semua dah tahu kan kos dia meningkat 2,000 kat situ. Kalau dulu hotel Safwah tu dapat dalam 6,900, sekarang tak 8,000 lebih semua sekali. Dah naik dah kan. Tapi tak apa, yang penting siapa berniat Allah tak akan permudahkan insya-Allah. Kemudian siapa nak buat badal haji, badal umrah pun boleh, tak ada masalah insya-Allah. Dan pagi ni tuan-tuan muslimat, yang ni syarat yang mesti dipatuhi, bukan SOP tau. Tuan-tuan muslimat, ini buku yang saya tulis, buku parenting yang saya tulis. Aku misalkan seorang khalifah, ringkasan daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, Dr. Muhammad Salwan, dan juga buku Prophetic Parenting, termasuk juga buku psikologi yang saya baca. Saya ringkaskan dalam bentuk poin-poin tuan-tuan. Dia full color buku ni ya. Full color, kisah hampir 20 tahun saya terlibat dengan program motivasi parenting ni. Saya buat buku daripada kisah-kisah inspirasi, jadikan modul untuk orang dan didik anak. So tuan-tuan dan puan muslimat, ada lebih kurang 30 buah buku saya buat dekat sini. Saya buat kira-kira orang kat sini ada 30 orang ni. Senang cerita wajib beli je lah ya tak? Belilah, janganlah cerita banyak, beli je lah kan. Harga buku ni tuan-tuan dia full color RM45. Dia kos dia mahal lah sebab dia buat full color. RM45 tuan-tuan. So saya tinggalkan buku dia dekat surau dia nanti. Tuan-tuan nanti boleh jumpa dengan AJK lah. Dalam buku ni ada nombor telefon. Nanti WhatsApp dekat nombor telefon dalam ni, minta nombor akaun. Kalau tak buat duit pun tak apa, janji beli. Kalau kata anak dah besar, ada cucu, buat tu cucu pula. Ataupun hadiahkan kepada anak kita. Saya ingat saya kat Taman Mesra tu, surau tu, polisi surau tu, dia beli 5 buku ke 4 buku dah. Saya kata haji banyak beli je. Dia nak bagi dekat 5 anak dia buku ni sebagai bacaan. Okey tuan-tuan, boleh juga untuk kita wakafkan dekat surau, dekat mana-mana insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Na'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min istajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, biarlah kami dengan ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ni hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat sampailah kami mati, termasuk zuriat kami, anak cucu, cicit kami dan seluruh umat Islam ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah tuan-tuan, lepas ni kita akan dengar pula cerita tentang di atas Al-Mizan dan juga di Al-Haud.
Saya simpan cerita tu tuan-tuan, supaya surau jumpa saya kali kedua, kali ketiga nanti insya-Allah. Tu teknik ceramah hamba tu. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.